Terima kasih kerana sudi singgah di channel kami. Jangan lupa sudi-sudikanlah untuk like dan subscribe. You are the best. Apa khabar para penonton yang kita hormati sekalian? Selamat ketemu lagi di dalam episod seterusnya daripada kami, Lesung Karat. Kali ini sekali lagi kami bawakan kepada anda meneroka tinggalan sebuah bangunan yang ditinggalkan. Bangunan ini dikenali dengan nama Villa Hakim. Yang pastinya dalam keadaan ini telah pun terbiar untuk suatu jangka waktu yang sangat lama. Di sebalik tinggalan ini tersembunyi sebuah kisah tragis yang terjadi di Villa Hakim. Sekitar awal 90-an, Villa Hakim dihuni oleh seorang hakim bersama keluarganya yang terdiri daripada ibu, isteri beliau dan seorang anak berusia lebih kurang 4 tahun. Kisah ini bermula apabila ibu hakim dijangkiti penyakit misteri. Walaupun berbagai-bagai cara digunakan untuk mengubati penyakit tersebut, tetapi akhirnya ibu hakim tersebut meninggal dunia. Anehnya, keadaan yang sama telah menimpa isteri Tuan Hakim. Isteri Tuan Hakim turut meninggal dunia disebabkan penyakit misteri yang tidak dapat dikenal pasti. Tambah menyedihkan, selepas itu pembantu rumah beliau juga turut menerima nasib yang sama. Sehinggalah pada suatu hari, tukang kebun beliau telah menemui sebuah patung misteri. Sekejap lagi kita sambung kesudahan cerita ini. Inilah keadaan di dalam Villa Hakim. Keadaan sangat gelap. Ya, disebabkan kurangnya cahaya matahari yang masuk. Astaghfirullahalazim. Jatuh. Lantai dia reput. Ku semangat. Allahu Akbar. Ini tangga untuk naik ke tingkat 2. Kita tak confident akan keselamatan dia, tapi Bismillah. Okey. InsyaAllah. InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Kita tawakal lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, kalau tengok tangga ni pun memang dah reput teruk lah. Macam yang anda dapat lihat lah. Ini keadaan di tingkat 2. Wow, memang very risky lah. Kita tak pasti apa sebenarnya yang terjadi kat sini. Nampak macam terjadi runtuhan ataupun perebutan yang teruk lah. Kita berada di tingkat 2 Villa Hakim.
Rasanya memang tak selamat ya untuk kita berada di sini lama-lama. Satu ketika dulu mungkin inilah hall Villa Hakim ya. Memang cukup tinggi binaan bangunan ni. Memandangkan keadaan ke atas ni, ya, memandangkan keadaan di atas ni sangat tidak selamat untuk diterokai. Kita terpaksa turun ke bawah, ya. Satu risiko yang tinggi, ya. Jika kita tersilap langkah, akibatnya sudah pasti sangat buruk. Terasing daripada dunia luar. It lives on its own. Sambungan cerita tadi. Patung misteri yang dijumpai oleh tukang kebun dicucuk dengan benda-benda tajam yang biasanya dikaitkan dengan perbuatan sihir dan ilmu hitam. Namun kisah ini tidak berakhir di situ. Yang paling menyedihkan, apabila pada suatu hari anak kecil Tuan Hakim telah jatuh ke dalam sebuah perigi yang terdapat di belakang rumah ini. Peristiwa itu telah meragut nyawa anak kecil tersebut. Keadaan di keseluruhan tempat ini pun sangat suram, sangat gloomy. Sudah pastinya, ya, sejak kali terakhir tempat ini dihuni, dia tidak lagi dijengah, ia tidak lagi dikunjungi oleh sesiapa pun. Kita kini berada di bahagian belakang rumah Villa Hakim. Suatu masa dahulu, inilah kuartus tempat tinggal pekerja yang berkhidmat di Villa Hakim. Dipercayai selepas peristiwa hitam yang meragut nyawa seluruh ahli keluarganya, Hakim tersebut telah membawa diri meninggalkan Pulau Pinang ke suatu lokasi yang tidak dapat dikenal pasti untuk melupakan kisah hitam yang pernah terjadi di villa ini. Tidak kurang juga cerita-cerita misteri dan mistik tentang penampakan yang diceritakan tentang tempat ini. Ia juga menjadi salah satu lokasi favorit untuk para pengkaji alam mistik dan aktiviti paranormal. Terdapat satu video di YouTube yang dirakamkan oleh sekumpulan ahli paranormal dengan jelas dan nyata menunjukkan satu kelibat misteri yang menyeramkan yang dirakam di Villa Hakim ini. Di belakang rumah inilah dipercayai terletaknya telaga yang diperkatakan di dalam cerita tadi. Setakat itu saja kita mampu membawa tuan-tuan dan puan-puan meneroka, ya, kerana keadaan lantai Villa Hakim tidak lagi mengizinkan kita untuk masuk lebih dalam. Dalam keadaan sekarang dah hampir senja lah, jadi cuaca pun dah hampir gelap. Keadaan di dalam villa ni pun agak tidak menyenangkan hati lah, ya. Macam-macam lah, keadaan bocor dengan keadaan yang macam-macam lah, ya. Kita pun dah meneroka hampir keseluruhan Villa Hakim. Daripada Villa Hakim, terima kasih kawan-kawan kita yang sudi menonton, yang sudi like dan subscribe. Terima kasih Villa Hakim. Selamat tinggal.